Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Ibadat Darjah 2. Kita akan sambung membincangkan berkaitan cara menyucikan najis. Ustazah harap kamu semua masih ingat lagi 3 bahagian najis yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu najis mukhaffafah, najis mughallazah dan najis mutawassitah. Hari ini kita akan membincangkan bagaimanakah cara hendak menyucikan bahagian-bahagian najis tersebut. Baiklah murid-murid, sekiranya semua sudah bersedia, mari kita mula. Kita mulakan dengan membincangkan subtopik yang pertama, iaitu cara menyucikan najis mukhaffafah. Tentu murid-murid masih ingat lagi apakah dia pengertian najis mukhaffafah. Ya, betul. Najis mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki yang berumur di bawah 2 tahun dan hanya meminum susu ibunya sahaja. Najis ini juga dikenali sebagai najis yang ringan kerana proses hendak menyucikan najis ini agak mudah berbanding dengan bahagian-bahagian najis yang lain. Mari kita lihat bagaimana cara menyucikan najis mukhaffafah. Baiklah, langkahnya yang pertama, hendaklah kita bersihkan pada tempat yang terkena najis itu terlebih dahulu. Maksudnya, kita hilangkan dahulu air kencing dengan menggunakan kain ataupun tuala yang bersih sehingga air kencing tadi benar-benar kering. Kemudian, langkahnya yang kedua, hendaklah kita renjiskan menggunakan air yang bersih di atas permukaan yang terkena air kencing tadi sehingga benar-benar rata. Setelah itu, kita mula membersihkan semula kawasan yang terkena najis tadi hingga benar-benar kering. Setelah selesai ketiga-tiga proses ini murid-murid, maka sucilah kawasan yang terkena najis mukhaffafah tadi. Mudah kan? Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula bagaimana cara hendak menyucikan najis mughallazah. Tentu murid-murid masih ingat lagi tentang najis mughallazah. Najis mughallazah ialah kategori najis yang berat, iaitu najis daripada anjing dan babi serta keturunannya, termasuk juga dagingnya, tulangnya, bulunya atau apa sahaja yang berkaitan dengan dua binatang ini. Baiklah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara menyucikan najis mughallazah satu persatu. Langkah pertama apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu hilangkan ain najisnya terlebih dahulu. Apakah pula maksud ain najis? Ain najis maksudnya ialah benda najis tersebut. Sebagai contoh, sekiranya kamu terpijak tai anjing dan tai itu melekat di kasut kamu, maka kamu kena buang dahulu tai anjing tersebut. Proses yang kedua ialah setelah kita hilangkan ain najis, kita perlu basuh dengan air yang bercampur tanah sebanyak 1 kali. Apa pula maksud air yang bercampur dengan tanah? Maksudnya ialah kita ambil 1 baldi air yang bersih dan kita campur dengan tanah yang suci. Kita kacau sehingga rata, kemudian kita tuangkan di kawasan yang terkena najis tadi. Proses itu hanya dilakukan sekali sahaja ya murid-murid. Selepas itu kita berpindah kepada langkah yang ketiga, iaitu kita perlu bilas dengan air yang bersih, iaitu air mutlak sebanyak 6 kali. Bilas ya murid-murid. Langkah tadi mula-mula menggunakan air bercampur tanah sekali, kemudian kita bilas pula dengan air yang bersih sebanyak 6 kali. Akhir sekali, kita perlu pastikan telah benar-benar bersih. Bagaimana maksud bersih? Iaitu telah hilang bau, warna dan rasa najis tersebut. Begitulah murid-murid bagaimana cara hendak menyucikan najis mughallazah. Perlu langkah yang agak rumit, iaitu perlu menyediakan air yang bercampur tanah, kemudian 6 kali air yang bersih dan sebagainya. Baiklah, mari kita beralih pula kepada subtopik seterusnya, iaitu cara menyucikan najis mutawassitah. Tentu murid-murid ingat, najis mutawassitah adalah najis pertengahan, iaitu najis-najis selain dari najis mukhaffafah dan juga najis mughallazah. Seperti contoh air arak, tahi manusia atau haiwan,
bangkai haiwan, darah dan sebagainya. Baiklah, sekarang bagaimana pula cara kita nak menyucikan najis mutawassitah ini? Mari kita lihat satu persatu. Baik, langkahnya yang pertama ialah hendaklah kita hilangkan ain najisnya terlebih dahulu. Tadi Ustazah sudah pun menerangkan apa maksud ain najis. Maksudnya ialah benda najis tersebut kita perlu hilangkan dahulu. Sebagai contoh, kalau di pakaian kita ada darah, maka langkah pertama kita kena hilangkan darah tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita lakukan langkah yang kedua, iaitu basuh dengan menggunakan air yang bersih, iaitu air mutlak sebanyak 1 kali sahaja. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita pastikan telah bersih sehingga hilang bau, warna dan rasa najis tersebut. Apabila kita sudah pasti telah hilang ketiga-tiga perkara tersebut, maka sucilah kita daripada najis mutawassitah. Jelas ya murid-murid? Bagaimana cara menyucikan najis mutawassitah? Cuba sebut langkah yang pertama. Betul, hilangkan ain najisnya terlebih dahulu. Kemudian barulah kita basuh dengan air bersih, iaitu air mutlak sebanyak 1 kali sahaja. Kemudian kita kena pastikan telah benar-benar bersih. Bagaimana kita nak tahu telah bersih? Iaitu telah hilang bau najis tersebut, warna najis tersebut ataupun rasa najis tersebut. Sekiranya telah hilang kesemuanya, maka yakinlah kita telah suci daripada najis mutawassitah. Baiklah murid-murid, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, bolehlah kita fahami bahawa terdapat perbezaan cara untuk menyucikan bahagian-bahagian najis. Mari kita semak satu persatu sekali lagi. Bagi najis muhaffafah, prosesnya agak mudah, iaitu pertama kita perlu bersihkan najis, kemudian kita renjiskan air yang bersih di tempat yang terkena najis tadi, dan akhirnya kita bersihkan semula sekali lagi hingga najisnya benar-benar hilang. Bagi najis mughallazah pula, langkah pertama kita perlu hilangkan ain najisnya terlebih dahulu. Kemudian kita perlu basuh dengan air yang bercampur tanah sebanyak sekali. Selepas itu kita perlu bilas dengan air bersih, iaitu air mutlak sebanyak 6 kali. Akhir sekali kita perlu pastikan telah hilang bau, rasa dan warna najis tersebut. Manakala bagi najis mutawassitah pula, langkah pertama kita perlu hilangkan ain najisnya terlebih dahulu. Kemudian kita perlu basuh dengan air yang bersih sekali. Dan akhir sekali kita kena pastikan telah hilang bau, rasa dan warna najis tersebut. Begitulah murid-murid, bagaimana cara hendak menghilangkan najis-najis, iaitu najis muhaffafah, mughallazah dan mutawassitah. Ustazah harap semua murid-murid dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan kita akan sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih. Sekian dahulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk membincangkan tajuk-tajuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.